Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kelas matematik bersama Cikgu Hafiza. Baik, hari ini kita akan masuk ke bahagian yang ketiga iaitu pola dan jujukan. Okey, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, awak akan belajar cara untuk membuat generalisasi tentang pola satu jujukan dengan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Seterusnya, awak akan menentukan sebutan tertentu bagi satu jujukan iaitu Tn. Baik, kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Terdapat tiga cara untuk membuat generalisasi pola satu jujukan. Yang pertama ialah nombor, yang kedua ialah perkataan, yang ketiga ialah ungkapan algebra. Apa yang telah awak pelajari sebelum ni ialah awak telah tahu cara untuk membuat generalisasi dengan menggunakan nombor. Kemudian awak juga telah belajar cara untuk menggunakan perkataan. Tetapi awak tak sedar itu adalah cara guna nombor dan perkataan. Okey, kita lihat contoh. Nyatakan pola bagi jujukan berikut 1, 9, 17, 25 dan 33 seterusnya. Baik, nombor ialah okey, ini yang awak buat sebelum ni kan. 1, 9 awak dapatkan. Okey, perbezaan ini tambah 8 inilah dikatakan ialah cara penulisan nombor. Okey, tambah 8. Seterusnya, perkataan. Pola yang sama tapi kita tulis dalam bentuk perkataan. Jadi, pola bagi jujukan di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, kedua-dua ini awak dah belajar sebelum ni. Cuma kita tak bagi tahu je. Nama dia ialah nombor, yang ini ialah perkataan. Hari ini awak akan sambung sedikit cara membuat generalisasi dengan menggunakan ungkapan algebra. Okey. Apa itu ungkapan algebra? Ungkapan algebra ialah gabungan antara suatu pemboleh ubah dan juga nombor. Jadi, untuk ungkapan ini, awak kena kenal pasti sebutan yang pertama. Okey, 1 ini merupakan sebutan yang pertama. 9 sebutan kedua. 17 sebutan ketiga dan seterusnya. Jadi, beza pula ialah apa yang awak dapat di sini. Tambah 8 tadi merupakan beza antara dua sebutan. Jadi cara nak menulisnya 1 tambah 8n. Inilah ungkapan algebra bagi jujukan nombor ini. Okey, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 3 dot ini adalah wajib ditulis. Kalau kurang daripada 3 awak salah. Kalau lebih daripada 3 tak apa. Tapi tak boleh kurang mesti ada dot. Dot ini bermaksud seterusnya. Tetapi untuk belajar dengan saya ubah sedikit. N ini kita tukar kepada n tolak 1. Kenapa? Sebab saya tak nak mulakan n dengan kosong. Okey, n1 supaya awak tak terkeliru dengan bilangan sebutan. T1 bermaksud n1. T2 bermaksud sebutan kedua. Kita tak nak ada kosong di sini. Okey, kita tengok contoh. Baik, ini ialah dia punya cara untuk membuat generalisasi. A tambah D kurungan N tolak 1. Kalau contoh tadi, dia guna N. Dan bermula dengan kosong. Tetapi di sini, kita mulakan N dengan 1. So, A ialah sebutan pertama. D ialah beza antara sebutan dan N ialah bilangan sebutan. Maksudnya sebutan keberapa. Okey. Baik, kita sambung kepada bahagian contoh. Kita tengok contoh bagaimana membuat generalisasi pola satu jujukan dalam bentuk ungkapan algebra. Di sini saya attachkan formula asas dia. Baik, kita kenal pasti apakah sebutan yang pertama dahulu. Okey, apakah sebutan pertama dia? A dia apa? A dia ialah 5 kan? So, A 5. Okey. D ni tadi apa? D ini ialah beza, difference. So, berapakah beza antara sebutan pertama dan kedua? Okey, nak dapatkan beza macam mana? Tolak. Yang depan 9, tolakkan dengan yang belakang iaitu 5. Jadi 9 tolak 5 berapa jawapan dia? 4.
Okey, bagus. So, cara nak buat dia, awak gantikan A dengan 5 tambah D awak berapa sekarang? D ialah 4. Ganti saja. Kemudian awak tambah dengan kurungan N tolak 1. Dan awak tak boleh lupa bahagian hujung ni mesti letak N sama dengan 1, 2, 3, dan titik, ada 3 titik. Sekurang-kurangnya awak nak buat 1, 2, 3 sampai 10 pun boleh, tapi wasting time kan. So at least 1, 2, 3, dan mesti ada 3 titik. Wajib 3 titik ni. 3 titik bermaksud dan seterusnya. Alright. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Jujukan dia ialah 21, 14, 7, 0, negatif 7. Jadi lagi sekali saya telah attachkan formula asasnya di sini. Kita kenal pasti apakah sebutan yang pertama? A kita. Mana satu A kita? Ya, A kita ialah 21. Sebutan yang pertama ni A. Kemudian D, difference. Beza dia. Macam nak cari beza? 14. Okey, 14. Tolak 21. Tak apa. Nombor kecil tolak nombor besar pun boleh sebab kita dah belajar kan sebelum ni. So, 14 tolak 21, awak akan dapat negatif 7. Alright. So, kita masukkan dalam formula dia. A ialah 21 tambah negatif 7. Negatif 7 D awak. And then, kita tambahkan sahaja bracket N tolak 1. Tutup kurungan. Tetapi di sini awak nampak tak? Ada dua simbol matematik iaitu tambah dan tolak bersebelahan. Kita simplifykan, permudahkan. Tambah tolak akan jadi tolak. Jadi awak punya ungkapan algebra ialah 21 tolak 7. Kurungan N tolak 1. Tutup kurungan. Di mana jangan lupa letakkan, ni bukan double dot dia, dia ada koma bawah. N sama dengan 1, 2, 2. Padam. 2, 3 dan seterusnya tu. Awak tulislah sendiri ya. Ni. Tulis. Mesti tulis. Kalau tak tulis awak salah tau. Mesti ada. Dot. Okay. So, kita tengok kepada contoh yang ketiga. Boleh setakat ni? So, kita tengok contoh yang ketiga. Okay. Jujukan kita ialah 12, 23, 34 dan 45. Lagi sekali, kenal pasti A, sebutan pertama. Apakah A? A ialah 12. So, cari D. Apakah D dia? Tolak je. 23 tolak 12. So, 23 tolak 12 berapa? 11. Betul? Alright. So, D awak ialah 11. So, apakah awak punya ungkapan algebra? Ungkapan algebra awak ialah, kita tulis kat bawah ni. 12 tambah 11 kurungan N tolak 1. Okay, di mana N ialah sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya tu. 1, 2, 3, dot
dot, dot. Okey, itu ialah cara dapatkan dia punya ungkapan algebra. Tetapi dalam soalan ni, dia minta apa? Nyatakan sebutan ke-5 dan ke-11. Ini adalah sebutan pertama, 12 sebutan pertama, 23 sebutan kedua, 34 sebutan ke-5, 45 sebutan ketiga, keempat. 34 sebutan ketiga, 45 sebutan keempat. Dia nak sebutan kelima. Awak boleh tambah 11 kan? Macam awak buat sebelum ni. Sebab awak dah tahu dia punya pola. Tambah 11. Tetapi, kalau dia minta sebutan ke-11 tu, kan panjang jalan kerjanya. So, cara mudah, sebutan ke-5 kita tulis sebagai T5. Okey, T5 sama dengan, sekarang N awak ialah 5. N ini ialah 5. So, kita akan ganti dengan 5. N ni ganti dengan 5. Ambil awak punya generalisasi ni. Sebab tu penting awak kena tahu bagaimana mencari generalisasi. So, 12 tambah 11 kurungan N awak sekarang adalah 5. 5 tolak 1. And terus simply tekan calculator. Okay, kita tekan calculator. 12 tambah 11 kurungan 5 tolak 1 tutup kurungan, tekan sama dengan. Awak akan dapat 56. Okay. Betul tak jawapan awak? Awak rasa betul tak? So, macam mana awak nak tahu betul ke tidak? Awak cek balik dengan pola tadi. Awak dah dapat difference dia ialah 11. So, bermaksud sini ialah tambah 11. 45 tambah 11. Awak akan dapat 56. Kan? So, kita tengok contoh yang seterusnya. Dia nak sebutan ke. So, sekarang T awak ialah T11. Bermaksud N awak sekarang ialah 11. Tukar yang ni je. Okay, 12 tambah 11 kurungan. Ni 11. Yang ini adalah 11 difference, beza tadi. So, 11 N awak tolak 1. Tutup kurungan. And then again, tekan saja kalkulator awak. 12 tambah 11 kurungan 11 tolak 1 tutup kurungan. So, awak akan dapat 122. Tak perlulah awak nak buat tambah 11, tambah 11, tambah 11 sampai sebutan ke-11. Membuang masa. Itulah pentingnya awak dapatkan dia punya ungkapan algebra ni. Alright? Jadi sekarang, tugasan awak adalah buat latihan ini. Soalan 1, tentukan pola bagi jujukan berikut dengan menggunakan ungkapan algebra. Ikut step yang telah saya berikan tadi. Dapatkan sebutan pertama, dapatkan bezanya. Dan jangan lupa N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ni pun awak kena tuliskan juga. Dan soalan kedua, nyatakan sebutan ke-5 dan ke-9 bagi jujukan nombor berikut. So, hanya ada 6 soalan. Apa yang perlu awak lakukan hari ini? Jangan lupa isi kehadiran, tulis nota iaitu contoh-contoh yang saya berikan, seterusnya buat latihan. Hantar kepada saya secara personal untuk saya semak. Okey? Selamat mencuba. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih.